Harta intelek ialah hasil ciptaan minda reka cipta, simbol, nama reka bentuk dalam perdagangan, ciptaan, karya sastra dan seni. Sambutan Hari Harta Intelek hari ini menekankan kepada kreativiti dan inovasi secara komprehensif. Peningkatan permohonan harta intelek yang didaftarkan di Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) menandakan peningkatan kreativiti dan inovasi rakyat Malaysia. Walau bagaimanapun, penglibatan pengusaha perusahaan kecil dan sederhana di Malaysia dalam memanfaatkan nilai komersial harta intelek masih rendah. Sedangkan sektor ini sepatutnya menjadi tonggak ekonomi ke arah negara berpendapatan tinggi. Bagaimanakah persekitaran kondusif dan motivasi dapat mencapai kecemerlangan inovasi? Ikuti perbincangan lanjut bersama Zulfitri Yusof. Okey, Tan Sri Muhyiddin Yassin pagi tadi antara lain dalam masa-masa perasmian Hari Intelek Negara 2010 menyatakan bahawa penekanan kepada perusahaan mereka, pemilik perusahaan kecil dan sederhana untuk mendaftar paten mereka supaya ini tidak ditiru oleh orang lain. Jadi bersama kita untuk bercerita mengenai harta intelek dan pemacu inovasi pada hari ini bersama saya di studio iaitu Encik Kamal Muhammad, iaitu Ketua Pengarah Perbadanan Harta Intelek Malaysia atau lebih senang MyIPO katanya. MyIPO. Okey. Di sebelah beliau iaitu Encik Kong Lin Long, iaitu Naib Presiden Jawatankuasa PKS Gabungan Dewan Perniagaan Cina Malaysia. Selamat datang. Dan di hujung sana Profesor Datuk Insinyur Dr. Zaini Ujang, iaitu Naib Chancellor daripada Universiti Teknologi Malaysia yang memenangi anugerah kategori pertama buat 3 tahun berturut. Okey. Bila kita bercerita mengenai harta intelek, dalam ucapannya Tan Sri Muhyiddin antara lain menekankan bahawa penekanan kepada mereka yang terlibat dengan perusahaan kecil dan sederhana. Jadi apa signifikannya di situ dalam iklim pada hari ini? Memang sebenarnya ucap tama perasmian yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri pagi tadi adalah merupakan satu ucapan yang komprehensif, ya, menyentuh pelbagai aspek harta intelek dengan penekanan kepada perusahaan kecil dan sederhana. Jadi kita memang tahu rata-rata seperti yang di dalam teks ucapan tadi, PKS adalah merupakan tulang belakang kepada ekonomi, ya, di serata dunia, terutama Malaysia, yang mana PKS merupakan lebih kurang dari segi statistiknya 99% syarikat mendaftar dan menyumbang antara 40 hingga 50% KDNK. Dari segi ekspor lebih kurang 19% dan dari segi guna tenaga pekerjaannya lebih kurang 56%. Jadi sumbangan ialah amat signifikan. Itulah sebabnya kita memberi penekanan khusus kepada PKS. Wartawan kami Azrael Tagayas sempat ke majlis pelancaran tadi. Azaria, kalau sudah berada di bilik berita, Azaria, apa yang boleh dirumuskan melalui Hari Intelek Negara sebentar tadi, dan sejauh mana dan kenapa dalam ucapan pertamanya Datuk Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi penekanan yang lebih kepada perusahaan kecil dan sederhana, Azaria? Okey, siang tadi berlangsungnya Majlis Anugerah Harta Intelek Negara 2010 yang dirasmikan oleh Tan Sri Muhyiddin Haji Muhammad Yassin. Beliau turut menyampaikan beberapa anugerah, antara penerimanya Universiti Teknologi Malaysia UTM yang menerima Anugerah Harta Intelek Negara buat kali keduanya. Okey Zul, dalam ucap pertamanya beliau ada menyebut tentang masih ramai yang tidak faham apa itu sebenarnya harta intelek kerana ia memerlukan sebenarnya penerangan yang lebih teknikal dan kadang-kadang boleh menjadi lebih saintifik untuk pemahaman yang sepenuhnya, dan beliau menekankan perlunya ada pendidikan supaya mereka memahami apa itu harta intelek, terutamanya bagi perusahaan kecil dan sederhana PKS kerana ia mewakili kelompok terbesar dalam sistem ekonomi Malaysia. Dan menyebut tentang harta intelek, salah satunya petunjuk geografi. Kadang-kadang kita sebut saja tentang Idaho potatoes, Washington apples, dan kita tahu daripada mana harta intelek itu. Dan sekarang di Malaysia juga terdapat beberapa produk yang telah didaftarkan di bawah petunjuk geografi, antaranya Tenom Coffee, Sabah Tea, dan antara perkara yang penting disebut Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah negara-negara maju menggunakan harta intelek untuk menaikkan kekuatan industri PKS mereka, dan itu yang perlu kita lakukan di Malaysia kerana sememangnya terdapat banyak produk tempatan yang berkualiti dan berpotensi, Zul. Okey, terima kasih Azra atas laporan itu. Azra ada menyebut tadi sebenarnya UTM memenangi buat kali ketiga sebenarnya, ya, Prof. Jadi
kita bercerita mengenai penekanan kepada perusahaan kecil dan sederhana, dan Azra juga tadi ada menyebut bahawa ada sedikit sebanyak daripada kita yang agak kabur lagi mengenai peranan mereka dalam harta intelek ni. Mungkin boleh diterangkan lagi? Memang Zul, sebenarnya harta intelek ni adalah antara perkataan yang saling disebut. Tapi pada masa yang sama merupakan juga satu perkataan yang selalu disalah anggapan, salah erti. Jadi secara ringkasnya, harta intelek ini adalah merupakan produk hasil ciptaan minda kita lah. Jadi mungkin dalam bentuk simbol, ya, mungkin dalam bentuk reka cipta, mungkin dalam bentuk desainnya, ya, produk geografi. Tapi bila diberi pelindungan undang-undang, jadi yang reka cipta tu dah bertukar kepada paten. Jadi yang simbol, logo, tagline tu dah menjadi cak dagangan contohnya. Jadi tapi kita memang sedar, bukan sahaja di Malaysia, di negara-negara maju pun kebanyakan publik memang masih rendah kesedaran. Itulah sebabnya kita mengadakan dari segi pengisiannya, kita mengadakan seminar selama 1.5 hari. Sebenarnya tengah hari tadi tu, sebelah petang, kita memang kita panggil sesi itu IP Basics. Menyedari apa beza antara trademark, patent, trademark atau cak dagangan, ya. Apa cak dagangan yang boleh didaftarkan, berapa kosnya. Memang kita tumpukan kepada perkara-perkara asas untuk petang ini. Penekanan diberikan kepada perusahaan kecil dan sederhana. Bagaimana mereka dalam industri ini, khususnya peniaga-peniaga ini, dapat menyahut seruan ataupun saranan yang disampaikan oleh Tan Sri Muhyiddin supaya mereka ini sedar bahawa perlunya mendaftarkan paten mereka supaya apa yang mereka miliki ataupun produk yang mereka hasilkan tidak dicuri oleh orang lain dan tidak dalam masa sama tidak berlaku percanggahan di antara produk mereka dan juga produk-produk yang lain. Cik Kong. Kalau PKS ni memang nak faham kalau yang hak cipta dagangan jenama macam yang kedai kopi kita Old Town. Old Town. Ya, Ipoh White Coffee. Kalau Ipoh White Coffee ni kalau kita daftarkan memang akan ditiru. Kalau negeri Starbucks Coffee dekat negeri Amerika Syarikat, dekat sini kita ada White Coffee. Ini jenama, kita akan mengadakan jenama sendiri. Kalau kita ada nama jenama sendiri, kita akan boleh franchisekan ke luar negeri. Inilah yang kita PKS memang nak tahu yang keadaan ini boleh mengeksportkan yang servis atau produk kita. Macam ni. Tapi sejauh mana mudahnya bagi mereka di dalam PKS itu dapat terus ke MyIPO contohnya untuk mendaftarkan, mematenkan produk mereka? Adakah mudah ada ekosistem kita sekarang, keadaannya sekarang? Kalau fikiran saya memang susah. Sebab kalau nak daftarkan yang dekat Kementerian Perdagangan dalam negeri, memang masa dia tak singkat. Pemrosesan dia panjang. Kalau kos dia pun selalu dia sangat tinggi untuk PKS kita. Tapi PKS kita nak tahu kalau nak mesti nak daftarkan. Kalau tak daftar, ditiru, memang kalau kos mahkamah lagi kos terlalu tinggi untuk PKS. Itulah pendapat saya. Okey, Prof, mungkin kita melihat universiti itu adalah kilang untuk inovasi, kilang untuk mencipta segala-galanya, inovasi-inovasi baru. Adakah masalah-masalah paten ini dihadapi sama juga dengan mereka di universiti, dan bagaimana UTM contohnya mungkin menjadi pelopor atau menjadi penggerak kepada universiti lain untuk mematenkan inovasi-inovasi yang ada? Ada 3 perkara yang penting di sini. Nombor 1, kesedaran. Jadi banyak pensyarah ataupun staf akademik dan mahasiswa melaksanakan pelbagai kajian, penyelidikan dan seumpamanya. Dan hasil itu boleh diterbitkan, hasil itu boleh dikemukakan sebagai hasil penyelidikan untuk mendapat sesuatu ijazah. Di samping itu boleh juga digunakan untuk didaftarkan. Dan dalam konteks universiti, biasanya kita ada option yang banyak. Kita ada sekurang-kurangnya 6 option. Sama ada untuk didaftarkan sebagai patent, cap dagangan, reka bentuk industri dan seumpamanya. Jadi bergantung kepada projek. Tetapi kadang-kadang satu projek yang memakan masa 3 tahun itu kita boleh patentkan 2 ataupun 3. Tidak semuanya. Tidak. Setiap satu projek. Ya? Jadi ini bergantung kepada orang yang meminta untuk difailkan patent tersebut. Mereka mesti tahu mana yang dianggap sebagai satu patent.
Ini sangat penting dan kesedaran itu sebenarnya telah meluas di UTM. Kita sejak 4 tahun yang lalu, dalam tempoh 4 tahun kita menang 3 kali anugerah yang berprestij ini. Saya fikir kesedaran itu sudah ada.